Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Dan amanah wa la risala wa sallallahu كشف الأمة وجاهد في الحق والجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدقك واخرجنا مخرج صدقك واجعلنا من سلطانا نصيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan kuliah maghrib dan malam ini topik kuliah kita adalah al-istihza' bidin wa ahli Al-Quran wa Sunnah. Pandangan Quran dan Sunnah terhadap gejala mempersendakan agama dan ahli-ahli agama. Sudah menjadi satu perkara yang biasa di mana para nabi pasti akan diuji. Antara bentuk-bentuk ujiannya adalah penghinaan-penghinaan dan sendaan-sendaan yang dilemparkan oleh kaum mereka kepada Nabi-Nabi tersebut, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Yasin ayat yang ke-30, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah malang kepada hamba-hamba, kepada manusia-manusia, setiap kali datangnya para rasul, mereka pasti akan mempersendakan rasul-rasul tersebut. Allah sebut setiap kali, ma ya'tihim min rasul. Setiap kali mereka datang pasti ada pihak-pihak dan puak-puak yang mempersendakan rasul ini. Di mana Nabi Musa AS dipersenda oleh kaumnya bila Nabi Musa meminta untuk kaumnya Bani Israel menyembelih seekor lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Bila disuruh untuk disembelih seekor lembu betina, mereka akan berkata, adakah kau nak mempermain-mainkan kami? Satu lemparan dan tuduhan kepada Nabi Musa mempermain-mainkan agama dia sendiri. Bila Nabi Nuh AS membuat bahtera di atas perintah Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, dan benalah, buatlah bahtera Nabi Nuh, maka
Maka Nabi Nuh sebagai seorang hamba Allah, Nabi Allah, tidak berlelah untuk membuat bahtera. Walaupun agak pelik menurut pandangan kaumnya, bahtera yang dibina di atas bukit, bahtera yang dibina bukanlah orang yang pakar buat bahtera, bukan engineer, bukan tukang dan sebagainya, bukan satu sampan yang kecil, tetapi bahtera yang sangat besar yang dipenuhi dengan ratusan manusia dan binatang. Maka perkara-perkara ini tidak logik. Tapi orang sekarang dia nak logik dalam amalan dia, tak logik, dia tolak. Ada yang menolak ibadah korban, golongan-golongan yang telah dirasaki oleh pemikiran sosialis. Dia tulis post, kenapa tak korban binatang itu kau kepada bantuan pakai miskin. Ada yang golongan yang anti agama, pengamal perundangan. Dia kata baru ni lah korban. Kenapa? Nabi Ibrahim mendapat perintah daripada Allah Ta'ala dengan mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Diumpamakan seperti mana orang gila yang dapat bisikan untuk menyembelih anak isterinya sendiri. Kan banyak kes orang gila ni, tak gila lah, gila ada mental, ada macam lah, mendakwa dapat bisikan untuk menyembelih anak isterinya sendiri. Jadi disamakan. Bukan sama lah perintah korban ni. Ada perintah Ibrahim sama juga dengan perintah Nabi, perintah orang gila yang dapat bisikan untuk sembelih anak. Nabi Ibrahim pun dapat bisikan untuk sembelih anak. Dia guna akal. Jadi kaum Nabi Nuh mempertikaikan, mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sendiri. Wa yasna'ul fulka, dan ketika mana Nabi Nuh melakukan kerja-kerja pembelaan. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kali kaumnya mala' ni kepala-kepala dia, ketua-ketua dia, lalu ketika mana Nabi sedang membuat bahtera Nabi Nuh, bahtera yang besar, sakhiru minhu, mereka merendah-rendahkan, memperolok-olokkan apa yang Nabi Nuh buat. Tapi Nabi Nuh tidak down, tidak berdiam diri. Nabi Nuh membalas, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu mempersenda kami, kami akan balas, kami akan bersenda balik seperti mana kamu bersenda kami. Fasawfa ta'lamuna ma ya'tihi al-adab yukhzihi wa yahillu 'alaihi adabun muqim. Dengan tegas Nabi Nuh berkata, fasawfa ta'lamuna, kamu akan tahu siapa yang akan kena azab yang menghina pada hari kiamat, dan siapa yang akan dikekalkan azab siksaannya, mendapat azab siksaan yang kekal pada hari kiamat kelak. Nabi Nuh tak mengambil sikap untuk hanya bersabar dan berdiam diri. Nabi Nuh balas balik sendaan-sendaan, kutukan-kutukan mereka. Nah, kita kalau pribadi kita dihina, dipersenda, kita ni ada 3 pilihan lah. Sama ada pilihan Nabi Nuh ni, kita balas balik, kita tak salah, dia maki kita, kita maki dia balik. Maki yang maksudnya bukan maki hamun, maksudnya kita marah dia balik lah. Kita tak bersabar. Maki ni biasa. Kalau orang maki, kita marah dia balik. Kalau orang hon, kita hon balik. Dengan syarat kita tak salah. Dengan syarat kita tidak.
letak sampah kat rumah kita, kita letak balik sampah rumah dia. Ini pilihan pertama. Ulama kata kalau sabar lagi baik, kerana Allah sebut wala in sabartum fa huwa khairul lis-sabirin. Dan sekiranya kamu bersabar, maka ianya lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Tapi Nabi Nuh mengambil pendekatan untuk menjawab, kerana dia bersama dengan jamaah kumpulan, community orang beriman. Kalau pribadi kita boleh sabar lagi baik. Dan kalau ramai, kita perlukan ketua yang kuat. Jadi Nabi Nuh ketika itu ketua yang kuat, dia balas. Tapi untuk pribadi, individu kita lebih baik senyala daripada kita balas, yang akan menimbulkan lagi perbalahan dan pergaduhan. Yang ketiga, pertama sabar, kedua kita balas. Tapi balas tu mesti sama jenis lah. Jangan dia maki sekali kita boleh maki juga dia. Itu sifat munafik. Iza khasama fajara. Arba'un min ayatul munafik. 4 sifat munafik, antaranya yang keempat ialah bila berbalah dia melampau-lampau. Koyak lebih, kita koyak bahasa orang dulu. Kerana orang tua tak faham. Faham bahasa koyak apa? Sini orang tua yang jiwa muda. Menang je. Sebab setengah masjid saya koyak, tuan-tuan faham tak? Koyak ustaz, tak faham. Kalau tuan-tuan faham tu, tuan-tuan jiwa muda lah. Faham tak faham? Koyak. Masya Allah, koyak kan. Bahasa sekarang, dulu tak ada. Bahasa sekarang, koyak, paling cepat koyak. Orang munafik ni dia tak tahan. Orang munafik ni dia sedikit kena dia orang khol sikit dia keluar lah, numbuk keluar lah, semua steering lock sebagainya semua keluar. Dia itu sebab munafik. Kita beriman, kita paling-paling pun kita balas sama. Dia buang sampah depan rumah kita buang sampah dia. Itu paling ringan. Kalau dia buang sampah, kita bakar pagar dia, itu munafik. Dia berlebihan. Tapi tinggi sikit sabar dia, sabar. Walaupun sabartum fa huwa khairul lis-sabirin. Kalau sabar lagi baik tu. Yang ketiga yang terbaik, ni kita tahap legend ni, hotel wali ni. Kan? Orang buat menyanyi kat kita balas dengan kebaikan. Bukan diam, tadi sabar diam je. Ni kita balas. Kita call, kau yang kutuk aku, itu aku lagi kat dia mama. Ini berlaku di zaman dulu. Ibrahim bin Adham kan. Bila dapat dia tahu ada orang mati, dia terus jumpa, bagi buah-buahan. Hamper buah-buahan. Bagi kat kau yang mati, yang lupa aku semalam. Orang kau kat aku kan. Ni hadiah hamper buah-buahan. Itu dia tahap wali tu. Tahap Ibrahim bin Adham. Ulama-ulama sufi soleh kan. Jadi kita di mana? Kita fikir kat mana? Nombor 1 ke nombor 3? Kalau nombor 3 tu dia wali kan. Jadi Nabi Nuh mengambil pendekatan balas kerana dia leader. Ketua negara boleh diam. Ketua negara bila dia serang, boleh diam. Ketua negara lain. Nabi Nuh sebagai ketua, bukan sebagai individu. Sebab itu Nabi Nuh balas. Ittaskharu minna fa inna naskharu minkum. Kau perolok kami perolok balik. Mana dengan perkataan kami. Mana kumpulan. Bukan untuk individu. Individu lagi baik kita diam daripada kita balas. Tapi kerana kita di kumpulan, negara yang dihina, negara Islam yang kita tak diam. Berarti ke lemah kita, pemimpin yang diam diri. Jadi kita diserang, dihina, kita kena tunjukkan leadership kepimpinan kita dengan kita bertegas. Supaya kalau kita diam, orang belakang lemah. Betul tak buatnya? Salah tak kita kalau kita diam? Bila ketua kata macam ni, betul dia yakin. Itu sebab Nabi Nuh pilih yang nombor 1. Walaupun dari segi 1, 3 itu 3 yang lagi kuat kan. Tapi ini kerana buat kumpulan community. Bila di cerca dihina, maka ketua kena kuat supaya tidak dianggap lemah ataupun yang lain rasa macam bersalah. Kadang-kadang kalau kita lemah, tak bersalah pun rasa bersalah. Betul tak? Semua pun diam, tak boleh apa-apa. Ketua aku diam, ulama aku diam je kan. Macam salah je. Jadi ulama kena responsif. Ketua kena responsif, tak diam je kan. Ustaz tu sabar kan. Jadi sabar ni untuk individu. Orang marah kita elok diam. Tapi kalau
Nabi Lut pun tak terkecuali. Semua Nabi. Allah sebut, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Semua Nabi. Nabi Lut apa yang dia kena bila dia berdakwah supaya orang tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, liwat. Dia kata, innahum unasun yatatahharun. Dia pun buat suci. Itu satu sini dah. Geng-geng lebay datanglah. Geng-geng alim datanglah. Geng-geng bajet alim. Unasun innahum unasun yatatahharun. Dia suruh kaumnya, pada ketua-ketua dia suruh kaumnya, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan Nabi Lut dan orang beriman daripada kampung, halau. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ni kaum bajet suci. Bukan dia puji, di sini dia tu. Dia tak puji, di sini. Ini bentuk-bentuk sindiran. Sama sekarang dia, kita berdakwah cakap baik. Baru setahun 2 tahun pergi masjid dah sibuk dah masalah orang. Bajet alim, bajet suci. Baru balik Mekah, baru balik umrah, sibuk nak dakwah, nak amar ma'ruf, nak nahi munkar. Ini biasa. Sebab tu ini ada satu perkara yang pasti dihadapi oleh para, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Banyak yang Nabi temui, banyak yang Nabi lalui, banyak makian-makian. Sehingga mana Allah sebut, annaka yadiqu sadruka bima yaqulu. Nabi sesak dari lain, maksudnya Nabi terasa, Nabi manusia biasa. Ini akhir surah Al-Hijr. Saya tengok ayat tadi akhir surah Al-Hijr. Nabi terasa dengan apa yang mereka ucapkan, sindiran mereka, kutukan mereka, hinaan mereka. Tapi Tuhan suruh Nabi banyakkan rezeki. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini tiga petua nak kuat bila orang kutuk itu. Tiga petua. Ini akhir surah Al-Hijr, bagi ayat 2-3 ayat akhir surah Al-Hijr. Jadi isunya Allah kata annaka yadhiqu sadruka. Kamu yadhiq ini sempit, sadruka ni dada. Maksudnya terasa lah. Mana kita kalau orang kata kutuk, yang sakit jantung kita, maksudnya sakit hati. Jadi 3. Kalau tuan rasa sesak dada, kan? Sakit jantung apa ke, 3 ni Pak. Fasabbih bihamdi rabbika. Kamu tasbih, banyakkan tasbih. Zikir yang paling power tasbih. Nabi Yunus selamat sebab tasbih. Saya dah cerita sebelum ni kan. Kalau annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Nuh bukan di kalangan orang yang banyak bertasbih, maka baginda Nabi Nuh akan selamat. Beliau akan terus berada dalam perut ikan paus tadi sampai hari kiamat. Kuncinya bukan hanya zikir. Ustaz, saya baca dari atas subhanaka ini kita nazar tak lagi pun. Dah bukan dah kita tasbih. Allah dah sebut dah. Hang masa susah baru hang sebut dari atas subhanaka ini kita nazar ini. Kita baca ayat yang lain. Apa sebab Nabi Nuh selamat? Kalau tidak, kata kalau tidak maksudnya itu syarat utama. Kalau tidak Nabi Nuh di kalangan orang yang musabbih, dia tasbih, dia kaki tasbih. Bukan bawa bagi tasbih, mana mulut tu tasbih. Mana banyak-banyak zikir tasbih yang paling utama, kerana dia menyucikan Allah daripada perkara yang tak selayak. Bila Allah suruh kita zikir, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih dalam zikir dikira zikir, tapi kenapa bila Allah suruh zikir, tasbih pula suruh? Nak kata tasbih yang utama. Ini ayat Quran, semua ayat Quran. Banyak, maksud itu banyak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua makhluk bertasbih. Bertasbih, bertahlil ke, bertakbir ke, bertahmid ke, tapi bertasbih. Sebab itu kalau kita rasa inilah itu pribadilah kita ni ini gitu. Kalau sakit hati kita, ini pertama fasabbih bihamdi rabbika, tasbih. Subhanallah bihamdi. Fasabbih bihamdi, tasbih. Subhanallah bihamdi. Wa qum minas sajidin. Yang kedua petuanya wa qum, dan jadilah orang-orang yang sujud, maksudnya orang-orang yang solat. Banyakkan solat, perkemaskan solat, solat. Banyakkan solat. Yang ketiga, istiqamah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maksud kita beribadah, puasa, zikir, solat, Quran, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati.
sampai mati. Yakin di sini lah mati. Bukan bila sampai dah kita dah yakin tak sembahyang, itu tafsiran sesat. Bahaya kan? Puan kata lah, dah yakin sembahyanglah ibadah sampai yakin. Dah yakin tak sembahyang. Bahaya kan? Ulama Nabi sendiri yang tafsir al-yakin ialah al-maut. Yakin adalah mati. Itu tips lah, 3 tips Quran yang Allah sebut kalau kita dihinakan. Sebab kita ni ahli agama ni akan terdedah dengan sindiran. Mesti kita buat baik, mesti ada orang sindir. Kita buat baik mesti. Lagi orang yang sekeliling itu tidak faham dengan akal, akan anggap kita seperti mana anggapan-anggapan yang ada pada zaman dahulu. Kalau kita lihat di zaman Nabi, banyak, sangat banyak. Ada di kalangan orang kafir, ada di kalangan orang Islam sendiri. Nak start orang kafir ke orang Islam? Yang hina orang kafir pula. Orang kafir siapa yang hina Nabi? Antara orang kafir yang hina, ada banyak Islam. Orang kafir hina Nabi umumlah. Nabi kata majnun, gila, sahir. Ada cerita yang bernama Jamil. Orang kafir Jamil, bukan Abang Jamil. Abang Jamil cerita apa? Ada 3 kan. Jamil, mana kau? Sini cari Jamil, itu lain. Abang Jamil ni, tadi abang lah Jamil kan. Jamil ni dia seorang yang cerdik. Contoh boleh tengok dalam sebab nuzul ayat 2 surah Al-Ahzab. Sebab nuzul, kena cari tafsir besar atau tafsir kecil, kita ada pun tafsir yang ada sebab nuzul. Jamil ni, dia seorang yang sangat bijak, orang kafir. Bijak tak bijak, apa yang dia dengar pasti dia hafal. Contoh kalau saya ceramah sejam ni, berapa banyak dia hafal balik malam. Ini tanya abang tadi rumah ceramah siapa Ustaz siapa? Apa bagi sikit kat saya kan? Ada mana? Tak ada pasal. Payah kan. Malam ni saya banyak cerita tuan-tuan, cerita penghinaan dengan Nabi dan agama Islam. Cerita malu. Jadi, ini cerita antara cerita lah. Tadi dah cerita Nabi, cerita abang Nabi. Dia memang cukup kok menghafal. Sehingga mana orang Quraisy puji dia, lelaki 2 jantung. Lelaki 2 jantung. Kita kalau 2 jantung ni lebih kepada orang yang apa? Kok berlari kan? Kok berlari. Tapi zaman dulu kuat menghafal sebab apa? Sebab dalam Islam jantung inilah yang memoris, yang menghafal. Bal wa ayatul bayyinatin fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ayat-ayat jelas pada dada-dada orang berilmu. Maksudnya ayat dihafal di dada, bukan di kepala, bukan di otak. Itu dalam Islam. Maksudnya hafazan, maksudnya kalau kita nak hafal apa, kita baca semua, baca pegang dada yang jantung kita. Itu dalam Islam lah. Tapi tak tahu lah pada dasar saya pun pada tak habis seperti ini. Dari segi sains, hafal kat mana? Kat kepala ke belakang. Lalu dalam Islam, jantung. Ilmu di dada, di jantung. Jadi sebab itulah orang Arab pun faham jantung. Jadi dia kata Jamil ni 2 jantung. Ada 2 jantung. Kemudian dia pun syok lah bila dipuji kan. Dia kata memang aku ada 2 jantung dan akal aku ni lebih baik daripada Muhammad. Dia dah ni orang kafir, orang munafik suka apa? Hari topik apa? Swiss apa? Macam baru ni lah kisah pasal orang dihina kan. Tiba-tiba bapa nak sebut pasal orang menghina, rasuah lagi banyak. Ni lah. Rasuah lah, kita rasuah lah. Siapa nak rasuah? Hanya orang yang berrasuah dia nak rasuah. Ini cerita sebut bahawa aduan pasal penghinaan Rasul. Tiba-tiba dia kata bapa nak sebut pasal sebut pasal penghinaan Rasul, rasuah macam mana? Ini orang-orang yang pening. Penghinaan Rasul tidak terbanding dengan dosa-dosa yang rasuah ke apa benda ke, tak terbanding tuan-tuan. Maruah Nabi kita, tuan-tuan dengar cerita saya satu-satu sampai habis. Kata besarnya maruah Rasul lebih daripada mengatasi segala kemiskinan ke rasuah ke kes apa pun. Sebab tu ulama ijma' Khotaiyah dan Ibn Munzir berkata ijma' ulama sabbur Rasul qatl. Maki Rasul tak ada hukuman lain, bunuh. Tapi tenang yang bertambah pula.
Mesti pemerintah lah, semua hukum pemerintah. Hudud ke kisos ke semua pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk qatl. Ini dalam kitab As-Sarimul Battar, kitab yang dikarang oleh Imam Subki tentang penghinaan terhadap Rasul. Jadi kita kena fokus tadi lah kan, fokus isu yang berlaku. Sama juga dengan Jamil ni, Abang Jamil ni orang sebut video dia hebat. Kalau apa yang dengar ada hafal. Jadi dia puji bahawa dia ada 2 jantung. Dia pun seronok, dia juga dia kata, aku memang 2 jantung ni, dan akal aku lebih baik daripada akal Muhammad. Juga dia kalau marah sesuatu, apa benda isu pun dia akan kaitkan. Itu orang tak cerdik kan. Tak ada kait tapi dia cuba kaitkan. Jadi akhirnya bila berlaku perang Badar, umat Islam menang. Si Jamil ini bertanya Abu Sufyan, bagaimana keputusan perang Badar ni, siapa yang menang? Abu Sufyan kata, kita kalah. Abu Sufyan masa ini kafir masa itu, perang Badar. Maka dia kata, Abu Sufyan boleh tengok ni, 2 capal ni, 2 slipper, satu dia selit dekat lengan ni, satu lagi dekat betis. Kata, mana capal tu? Dia kata, dekat bawah kaki. Tengok betul mana capal tu. Tengok betul dia. Dia jadi merah sikit kan. Ni akibat dia kata akal dia lebih bijak daripada Muhammad. Tengok merah ni dah. Selipar pun tak kira nak pakai kat mana. Bukan dia sengaja, memang dia dah pening dah. Sejak dia duk mengatakan Nabi Muhammad kan. Ini akibat. Sebab tu apa benda isu pun tak boleh kita nak sendiri. Bab jangan, walaupun benda kecil, sunnah kecil pun tak buat lain cerita. Jangan kita perseda, jangan kita hina, jangan. Walaupun bentuk penghinaan itu kecil, tapi besar dia dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Contohnya ialah ayat 65, ayat 66 surah At-Taubah. Ini ayat memang ayat khas untuk orang yang merendahkan dan menghina Rasul. Quran dan Allah. 65, 66. Kalau khutbah-khutbah tajuk ini, inilah ayat utama. Kita nak tahu apa sebab turun ayat. Ini seorang lelaki, saya tanya apa dia, dalam perang Tabuk melawan kuasa besar, tentera yang hebat. Jadi seorang lelaki yang Islam, mungkin dia munafik, dia memperhatikan kredibiliti Nabi untuk mengalahkan tentera besar. Dia kata, hayhat, tak mungkin Nabi boleh kalahkan tentera yang hebat ni. Hayhat ni jauh, tak mungkin. Bukan dia hina maki hamba macam orang pucung dengan orang boleh contoh yang baru ni bercakap kan. Itu teruk sangat tu. Dia melampau tu, dengar pun dia dengar pun tak lalu. Teruk sangat. Lagi yang boleh contoh ni teruk. Siap dia tala punggung lagi kan. Kalau tuan tengok lah. Itu teruk lah. Yang ni kita tengok, seteruk mana sampai Allah kata qad kafartum, kufur kamu. Dia berkata, boleh ke Muhammad kalahkan tentera besar? Tak mungkin, jauh sekali. Lepas tu Nabi pun lupa dia, benarkah engkau bercakap sedemikian? Dia kata, ya, dia kata, nakhudu nal'am, kami sembang dan main-main dia. Itu Allah turunkan ayat 65 surah Taubah. Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'am. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, orang-orang yang mempersenda kamu akan dapat jawaban mereka, nahnu nakhudu nal'ab, kami main-main dan kami sembang-sembang. Nakhudu sembang, nal'ab main. Just dia main-main, seronok dia. Lawak. Oh, kan. Tapi Tuhan kata, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, adakah Allah, Rasul dan ayat Quran kamu nak memperolok-olok, kamu nak main-main? Bab 3 ni jangan. Orang jauh dia dapat atas juga kan. Orang jauh kata, benda ni tak boleh kita sentuh, tak boleh. Quran tak boleh nak main-main, Allah tak boleh kita nak main-main, Rasul tak boleh nak main-main. Nampak lawak ke, tak kisahlah. Apa video sekalipun, ceramah ke ataupun lawak di TV ke, tak boleh. Tak boleh kita mempersenda Rasul, sunnah, syariatnya. Tuhan kata apa? La ta'tadiru, tiada kemaafan bagimu. Mana benda ni tak ada maaf. Macam baru ni ada kes video azan kan. Video azan, dia main
Saya suruh bangsa orang. Bangsa bukan Melayu. Dia buat konten video masa dia azan dekat radio, dia pun mengalak-alak. Lepas tu si Yusuf Azmi pun sound orang dan minta maaf sesaat itu saja. Dan Tuhan kata, la ta'tazir, tiada kemaafan bagi. Benda penghinaan, sindiran, memperolok-olok agama, tiada kemaafan, mesti dihukum. Pemerintah yang hukumkan kita ya. Kita report, kita sebarkan, kita bagi tahu, itu tanggungjawab kita. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya telah kufur setelah mana mereka beriman. Mana ini besar. Bab penghinaan jangan kita main. Jangan kita nak sindir, apa hudud ke, janggut ke. Dulu ada orang sindir hudud. Kita tahulah. Apa yang berlaku saya bukan ahli itu. Itu benda yang berlaku apa pun kita semua. Tak kira siapa yang buat pun. Jadi bab syariat tak boleh kita tak buat, itu lain cerita. Sama ada dosa atau makruh atau sebagainya. Tapi bab menyenda, mempersenda, bahaya. Qad kafartum, kufur. Setelah mana kamu beriman? Mana kita tengok sebabnya tak begitu besar. Mempertikaikan kredibilitas Nabi untuk kekuatan Nabi ataupun kemampuan Nabi untuk mengalahkan tentera musuh. Bukan Nabi hamun, cerca, lucah dan sebagainya, tak ada. Tapi Nabi tak boleh dipertikaikan. Tak boleh nak kata Nabi ni kaki perempuan ke apa semua, bila perempuan ke, Nabi tak boleh. Kaki perempuan lagi teruk daripada memperendahkan Nabi untuk mengalahkan musuh. Sebab tu kita kena jelas sebab ni. Kena ajar anak-anak kita, kena ajar generasi kita. Kisah yang kedua, kisah yang seterusnya yang berlaku zaman Nabi ialah seorang pengutip zakat. Kalau kita search Google dia, Ibnu Khattab. Kalau tuan Rumi kan, dia akan tulis Ibnu Khattab tax collector. Google sekarang boleh. Ibnu Khattab tax collector, pengutip zakat. Ini dalam hadis Muslim Sahih. Ibnu Khattab ini seorang asalnya kafir, namanya Abu Musa. Masuk Islam dia ditukar nama oleh Nabi kepada Abdullah. Oleh Nabi kepada Abdul Zami berkasih Zami berhada nama Tuhan kepada golongan musyrikin. Tidak ada Tuhan utama dia, Lata, Uzza. Tapi tak payah nak ubah. Ustaz, kena ubah apa tu? Ada je banyak nama Lata. Jadi lain tu kan niat nak ikut dia. Kadang-kadang kita benda semua ini bentuk ni macam Yahudi punya. Kalau kita tak sengaja, bukan niat nak tiru, tak masalah. Jenuh nak tukar semua. Macam ada cross kan ni. Dia ngomong. Karena orang terlalu sensitif membayar. Sensitif sangat. Ini cross lah, ini apa, Yahudi lah semua. Peace ni Yahudi tak ada kan. Semua tak ada. Maksudnya kita biasa, tak ada niat apa-apa. Kita pun ini satu adat biasa, tak masalah. Jadi berlakunya satu peristiwa Nabi hantar untuk fitnah kejadian kelakar. Pergi ke tempat ni, pergi ke negara ni, pergi ke kawasan ni. Jadi satu ketika dia dengan seorang lagi itu ketua dia. Nabi lantik seorang lagi ketua. Saya tak nama dia, tapi orang Ansar. Saya tak tahu nama dia. Orang Ansar ni pergilah dengan Ibnu Khattab atau Abdullah bin Khattab. Bila sampai satu tempat, dia dalam perjalanan balik lah. Dan dapat harta yang mungkin dia bila kita lalu buat bawa apa untuk data kan, harta banyak kat belakang kan, bawa silo. Jadi mungkin dia bilang mata dia bunuh ketua dia tu, Ibnu Khattab. Tentang nasib IBM THATAL kuatlah Ibnu Khattab kalau itu dalam bahasa Rumia. Jadi dia bunuh kawan dia tu kerana mungkin dia nak duit sebagainya. Dan dia ambil harta. Tak cukup dengan perbuatan dia bunuh dan rampas harta tadi, dia upah dia banyak dasar. Masa tu dia upah penyanyi-penyanyi untuk hina Rasul. Dalam ini memang style dia, kalau nak hina sesiapa dia akan upah penyanyi. Dia akan buat lagu-lagu syair-syair sebagainya, dia pun hina. Kemudian berlakulah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Islam pertama kalinya menakluk dan membuka kota Makkah.
tanpa setetes darah pun yang tumpah. Nabi kata, idhabu fa antum tulaqah. Pergi kamu semua bebas. Nabi bukan dendam, tapi Ibn Khattab Nabi tak lepas. Bila dia tahu Nabi dah menguasai, dah jadi penguasa Mekah, dia pun dah gelabah perut dah. Dia masa berlaku kes tadi, dia tak tahu, belum berlaku lagi pembukaan kota Mekah. Bila dah buka Mekah jadi, maka dia dah takut, dah cuak. Dia berlari ke Kaabah dan bersangkut di kain Kaabah tadi. Dia ta'allaq di astar Kaabah hadis Bukhari. Ini ya, kan kalau ikutkan Mekah tanah haram, tak boleh nak perbunuhan, tak boleh nak tumpah darah. Jadi dengan selamat dah. Tapi Nabi kata, bila sahabat beritahu Nabi kata, bunuh dia. Kerana kesalahan bunuh, rompak dan hina dia sangat besar. Walaupun sahabat-sahabat mereka telah dibunuh oleh orang musyrikin dan masa sebelum hijrah. Yasir dibakar, Sumayyah direjam pada kemaluan, dan banyak lagi sahabat yang disediakan dibunuh. Tapi Nabi tak habis satu pun nyawa mereka untuk balas balik ketika Fathu Makkah. Tapi yang ini tak ada. Yang ini tak ada pilihan. Penghinaan, pembunuhan, perampasan harta, walaupun di Kaabah. Jadi dikecualikan ketika itu sahaja. Sepatutnya di tanah Makkah, tanah suci, tak boleh bunuh. Haram bunuh darah. Nak bunuh binatang beruang tak boleh, apalagi manusia. Tapi ini kes besar. Hina bukan kes kecil, lebih besar daripada kes bunuh. Sebab tu kita kena tanam bahawa hina Nabi bukan kes kecil, kan? Bukan boleh kita maaf dengan mudah. Nanti bila maaf esok buat lagi, dosa ada lagi, tulan tambah lagi. Mari kita kena tanam diri kita dan semua manusia. Kita tak boleh terima penghinaan. Walaupun penghinaan tadi bukan Rasul, agama Islam, azab ke yang tadi, korban ke, tak boleh. Ada satu kisah kan, yang mana sama-sama ini tegak. Ada. Satu kisah yang saya kalau kita kisah ini nak nangis, tapi saya tahan. Kisah betapa seorang khalifah ini begitu mempertahankan Islam dan umatnya. Ya. Seorang perempuan di Amuriyah Turki. Khalifah itu Khalifah Muqtasim. Cerita ini famous kalau kami dengar. Ya. Saya ulang siar dia. Jadi seorang perempuan muslimah, bukan Nabi dihina, tapi muslimah dihina. Dia duduk di negara majoriti ya, yang bukan Islam. Jadi dia dipersedia. Saya tak tahu spesifik lah. Mungkin dia ditolak kepala ke apa. Maksudnya dia bermain lah. Dia nak beli barang dan orang main-main dia. Ataupun misalnya dia mahal ke sebagainya. Jadi dia bergaluh, berbalah dengan seperti tadi orang pasar tadi. Dia bila balah, datang polis, datang apa, tangkap dia. Bukan tangkap orang kepada, tangkap orang Islam tadi. Macam orang Palestin berbalah dengan orang Israel, siapa ditangkap? Balah pasal hal-hal dunia ni. Orang Palestin ada kan? Orang Israel lah. Dia tu lah. Jadi bila dia berbalah, dia tangkap, dia menjerit. Dia kata, wa mu'tasamah, hei mu'tasim. Bukan kau pun. Tapi ada orang lain dengar, orang di situ lah, orang Islam di situ dengar, kebetulan lalu kan. Dia pun pergi jumpa khalifah tadi dan beritahu apa yang berlaku. Khalifah tak berdiam diri, walaupun bukan rasul, bukan agama, tapi muslimah dihina kerana agama, kerana agamanya. Bukan kerana perubahan, bukan kerana miskin, tapi kerana agama. Itu bukan berkecil. Bahawa agama kalau dihina tak kecil, walaupun seorang muslim dan muslim. Macam baru ni lah orang buat video kain dulu. Ada orang kata dirancang ke tak dirancang ke, tetap satu kehinaan Islam. Sebab tudung adalah simbolik Islam. Tudung saya pun tak wajibkan isteri kalau Islam tak wajibkan. Tuan-tuan nak bagi kalau tak wajibkan, tuan-tuan nak bagi kita keluar, tak ada. Bukan lagi senang kan? Kerana Islam lah kita suruh anak isteri pakai tudung, bukan kerana apa. Jadi itu adalah Islamik, memang betul-betul simbolik Islam. Yang tulis tiba-tiba dia buat main-main lah. Dah kena tangkap. Tapi tak
tak kena penjara, saya saja beri dulu saya. Gitu je. Terima pilihan. Kan, dapatlah pengalaman apa, minum makan nasi dalam plastik tu. Ini orang cerita lah. Dari orang penerimaan Ustaz saya makan nasi berlauk dalam plastik air tu kan. Sedut je kan. Air pun air terlampau sikit. Jadi benda ni tak boleh. Khalifah terus-terus kepada pemerintah Amulia. Aku dengar bla bla bla, lepaskan. Kalau tidak, aku akan hantar tentera aku daripada pintu istana aku sampai istana kau. Ini ketegasan Khalifah Islam. Bab ni bukan main-main. Bukan sikit-sikit, bukan dia kata bagi wali kan. Bukan wali-wali lagi, dia kata kalau tak lepas, tentera bukan 3 orang, bukan 5 orang, 7 orang, daripada pintu dia sampai pintu sana. Bukan pintu depan, pintu istana Raja Amuna. 2 orang pun tak layan. Ingatlah ni kes bukan bunuh, gabur, rampas. Sekejap mungkin dia tak lepas sebab dia gaduh dengan rakyat dia kan. Jadi dia tak layan. Benar-benar dia hantar 90,000 tentera untuk menyerang Amuriah dan lingkup koyuk. Orang kata rugi kan? Kerana tak layan satu surat, bukan payah pun lepas dia, habis kerajaan Muslim. Bukan sikit, bukan 9 orang, 90,000 tentera dihantar untuk membela Muslimah dan tersebut. Jadi kita, apa peranan kita? Jangan kita bersekongkol. Kalau bos kita ke ataupun majikan ataupun orang pejabat kita dalam satu majlis, dia mempersedia, jangan duduk bersama mereka. Kalau kita duduk sama tak keluar, kita sama dosa dengan mereka. Ini ayat 140 surah An-Nisa. Waqad nazala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Dan sesungguhnya bila turun ayat Quran, kamu perdengarkan ayat tadi pada mereka engkar, mereka mempersedia ayat tadi. Macam mana kalau kita dalam satu majlis orang persedia agama kita? Tuhan kata fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berubah, bertukar menjadi semang-semang yang lain. Tukar topik lah. Tukar topik baru kita masuk balik. Kalau selagi mana ada mempersenda agama, jangan duduk sama. Kalau kita duduk juga, dengar juga, innakum idza mithluhum, sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Sebiji sejibik sedepon dosa juga, sama tak kurang pun. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah sudahi dengan sesungguhnya Allah menghimpunkan orang munafik dan kafir dalam jahannam. Maksudnya siapa yang buat jahannam tempat. Tak boleh, bab hina tak boleh. Duduk dengar pun tak boleh. Bayangkan. Duduk dengar pun walaupun tak suka, tapi nak dengar lah. Tak boleh duduk dalam satu majlis. Ini menunjukkan bahawa bukan kecil benda-benda kecil. Dan jadi ada satu lagi saya nak cerita, seorang lelaki bernama, nama tak tahu, dalam hadis Ibn Khattab tadi, Bukhari Muslim, yang ini hadis Muslim. Seorang lelaki Nasrani, dia masuk Islam. Ini kisah ni baik untuk kita ambil sebagai peringatan. Dia masuk Islam dan dia menghafaz surah-surah. Maksudnya dia orang yang bukan Islam biasa-biasa, dia cuba nak baiklah dia hafal dan sebagainya kan. Surah Al-Qur'an surah yang panjang. Malahan dia membantu Nabi menulis wahyu. Nabi ni ada banyak menulis wahyu bukan seorang, ramai antara Muawiyah dan sebagainya. Sebab Nabi tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Jadi dia bantu Nabi. Kemudian dengan takdir Allah dia kufur, dia murtad. Atau sebab apa? Dia murtad. Masa murtad tu dia start hina Nabi, start sela Nabi. Apa dia kata? Antara yang saya ingat perkataan dia, dia kata ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Muhammad enggak tahu apa-apa. Ma yadri Muhammad ni tak tahu apa, tak dapat wahyu pun. Apa yang dia sampaikan ma katabtu lahu, apa yang aku tulis. Macam kalau menteri dia tulis untuk menteri tadi kan. Kebanyakan menteri baca dia. Banyak idea daripada orang bawah. Lembu punya susu satu dapat nama. Tapi ada juga dia kata ada, tapi itulah mix kan. Tapi itu yang maksud rasanya wahyu-wahyu aku tulis, Nabi sampaikan sebagai wahyu.
Dia hina Quran dan dia hina Nabi Muhammad. Tak lama mati, fa'amatullah. Ini takdir Tuhan kepada orang-orang yang menghina. Masa dia telah mati, orang kafir pun tanam jasad dia. Tanam jasad dia, petang dikurangan, esok pagi keluar jasad dia. Ini hadis Sahih Muslim, hadis Sahih. Keluar jasad dia. Dan macam cerita buat tanah kubur kan. Ini dalil tanah kubur. Tanah kubur ada dalil kan. Tapi itu banyak rekaan lah. Tapi baiklah untuk kita pelajaran kan. Jadi keluar. Mereka tuduh Nabi Muhammad. Jadi ini kerja-kerja Muhammad tadi. Kerja-kerja dengki. Dah dia kutuk Nabi banyak. Dia pun bila dia mati ya, orang Islam keluarkan. Tuduh orang kafir. Tuduhan apa betul pun. Kemudian mereka tanam dalam lagi. Tanam dalam lagi, esok pagi keluar lagi. Dia tuduh lagi, orang kafir tuduh lagi. Ini orang kafir tak puas hati semua Islam ni. Habis, dibongkarkan, digali kubur tadi, keluar balik. Mereka tanam yang paling dalam. Yang paling dalam. Mastata'u, semampu mungkin. Lepas tu esok pagi keluar lagi. Kali ketiga, dia orang tak tuduh lagi. Dia tak tuduh lah. Maksudnya, dia sedang bukan kerja-kerja manusia. Dan habis dalam dah. Dalam masa semalam dia keluar dari kerja manusia. Betul senyap itu. Tak tuduh dah. Maksudnya dia dah mengaku lah. Itu adalah kerja Tuhan. Orang kafir pun dia tahu Tuhan tu Allah. Dia tahu. Wala in sa'alatahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau kau tanya siapa yang cipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah yang cipta. Habis itu kenapa dia sebab berhala? Jawapannya adalah Quran sebut, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sebab berhala-berhala ni kecuali nak mendekatkan diri kepada Allah. Konon-kononnya. Itu jawapan mereka lah. Ada orang tuduh ustaz, itulah geng-geng sufi tasawuf ni. Geng-geng nak tawasul dengan ulama, tawasul dengan Nabi ni, sama macam itulah. Itu tak betul. Tak betul. Sebab orang kafir dia sembah untuk dekat dengan Allah. Kita tak sembah. Kita pergi kubur Nabi Muhammad, kita tawasul, kita minta pada Allah sepenuhnya. Macam ini Allah yang suruh. Ayat apa surah An-Nisa. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Dan sekiranya kamu buat dosa, kamu datang kepada Nabi Muhammad. Quran umum tak sebut masa Nabi Muhammad meninggal ke, hidup ke, umum. Jadi sekarang pun kalau kita buat dosa sebagainya, kita datang kepada Nabi. Fastaghfirullah, kita tak minta Nabi. Fastaghfirullah, minta pada Allah, minta ampun pada Allah, kepada Allah depan Nabi. Bila kita minta depan Nabi, wastaghfirullah Rasul minta untuk kita. Kalau kita minta, kita ni banyak usaha, banyak kesilapan. Bila Rasul minta, kata tahu lah apa dia jawapannya. La wajadullah tawwabur rahimah, pasti kamu akan dapati Allah Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Pasti diterima. Baik, apa buka surah An-Nisa. Maknanya ada orang tadi itulah, ada orang ambil ayat ni kata sama lah orang kafir dia sembahnya dekat dengan Allah. Orang sufi orang kita ni yang tawasul pun kata nak dekat Allah. Itu lain. Mereka sembah, kita tak sembah. Kita sembah sebenarnya Allah. Kita hanya baca Allah yang suruh untuk kita tawasul ambil berkat kehebatan dan kemuliaan bagi Nabi Muhammad dan juga para ulama. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat banyak kisah-kisah penghinaan zaman Nabi. Yang paling tuan-tuan kena search Google, saya nak cerita banyak sangat. Google sendiri cerita Ka'ab bin Ashraf. Bagaimana bahasa Nabi yang Melayu cari yang Arab pada Inggeris lah, tuan-tuan pada Inggeris lah. Tak pada saya sekolah tak habis. Saya sekolah sampai form 3 baru saya lari. Tak lari lah, saya tak kerja pada cikgu saya nak sekolah Arab. Kan sekolah pondok Arab kan. Jadi saya ni kata tak baik lah sekolah yang ibu saya tak boleh, saya pada sekolah bukannya saya mata puas sekarang bila datang bila sekolah aku dihantar bodoh kan. Saya memang biasa nombor 1 alhamdulillah. Perempuan faktor nombor 1 biasa. Saya tetap ini kan jiwa saya nak belajar Arab. Semuanya Arab, kalau boleh semuanya Arab. Tapi alhamdulillah saya dapat juga lah. Maksudnya tuan-tuan tengok search dalam Google Ka'ab bin Ashraf. Bagaimana cara dia banyak kita dah. Pendeknya dia banyak hina Nabi. Dan Nabi kata man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu adallahu rasulah. Siapa yang nak settlekan Ka'ab bin Ashraf kerana dia begitu banyak menghina Allah dan Rasul. Jadi ceritanya Muhammad bin Salamah yang
angkat tangan dan dia orang merancang. Cerita dia payah, memang menarik. Akhirnya dia bukan seorang sebab dia payah, kerana seorang pemuka Yahudi yang sangat hebat, mana dia punya backup kuat, mana orang besar, tapi berjaya dengan pelbagai taktik menyamar sebagainya bla bla bla. Akhirnya Muhammad bin Salamah sendiri yang bunuh dengan dirwal dengan kapak. Nak menusuk dulu yang kerja payah. Kalau face to face tu mungkin senang, tak senang maksudnya. Belum bertempur juga lah dua tu. Nak masuk ke tempat dia tu banyak dia punya taktik yang tetap sejarah. Ka'ab bin Ashraf bagaimana cara pembunuhan. Itu pun di antara salah seorang yang menghina, yang cukup kuat menghina Nabi. Akhirnya Nabi sendiri yang kata siapa yang sejarahkan. Kerana bab menghina tidak boleh kita biarkan. Kalau biarkan dia akan merebak lebih dahsyat daripada wabak-wabak yang ada di sana sekarang. Ini saja cukuplah. Kita dah mengambil buku 49. Macam biasa, tuan-tuan kalau berminat join sama-sama kelas. Saya insya-Allah saya jadi khadam lah. Nak sebut ambil jadi dia tak sesuai juga. Tapi sebut kalau tak niat sembah tak apa. Ulama-ulama mengambil jadi untuk ilmu masa saya dah hadam dengan ilmu ni sekarang. Saya dah sebut form 3 dari saya keluar sekolah. Jadi saya pun dah mengajar kitab ni sejak umur 20. Mengajar ustaz-ustaz sebab di sana Mesir, ustaz, saya sampai umur 19, setahun saya dah mengajar, sambil belajar. Saya buka kelas di sana sampai umur 32 baru balik Indonesia. Indonesia pun buka lagi. Antara pelajar pertama saya adalah Profesor Datuk Seri Awang Sarian, pakar bahasa Malaysia lah, tuan-tuan kenal tu. Dia yang support beli kursi-kursi semua kan. Dia seorang doktor pakar. Jadi saya pengalaman mengajar dalam cuma online ni baru 2 tahun. Jadi siapa yang berminat bolehlah. Kita ada 11 kitab setiap minggu. Fiqh usul fiqh termasuklah untuk penjaga kamsah dia join kitab fiqh dan usul fiqh. Usul fiqh menarik. Fiqh mungkin hukum-hukum. Usul fiqh nak tahu bagaimana kita nak canai sumber hukum menjadi hukum. Kalau sumber tu Quran, hadis, banyak sumber, banyak bukan 4 je, sumber banyak. 4 tu yang sepakat. Jadi tentang pembinaan nak tahu macam mana hukum di keluarga, usul fiqh tempat ni kita banyak tahu macam-macam kita belajar. Termasuklah kita Abang Daniel tadi daripada kelas tauhid tafsir ayat hukum sampai ayat 2 surah Al-Ahzab itu sebab nuzul. Sebab tu Allah turunkan ma ja'alallahu lirajulin min qalbin fi jawfi. Allah tak jadikan seorang manusia dalam dadanya ada 2 jantung. Sebab orang kafir kata jamin ada 2 jantung. Itulah ayat. Itu saya dalam kitab tafsir ayat hukum oleh Imam Sabuni, ulama yang baru meninggal tahun mana Syekh Ali Sabuni. Dia tafsir ayat memang terkenal kitab dia tafsir ayat hukum. Dia ambil ayat-ayat Quran yang pakai hukum dia. Kalau hari Ahad tu saya ada tafsir yang menyeluruh semua ayat. Itu yang hukum, dia bahas hukum. Itu pada hari Khamis. Siapa-siapa yang minat boleh tengok saya punya Facebook Dwi Salman ataupun ambil nombor lah 03 35 33 saya nak buat apa iklan hari-hari tak sempat ya. Bila saya nak bawa letak kat sini lah. InsyaAllah ada rezeki saya letak sini tak sempat nak buat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wa naj'alna min al-salah wa min al-fitnah innaka sami'un 'alim. Subhanaka innaka antal 'alim. Allahumma khrisna min